Terima kasih Nolela, selamat petang dan salam sejahtera. Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP Malaysia berhasrat untuk melaksanakan 3 projek masa depan di Sabah yang mencakupi alam sekitar dan masyarakat. Wakil Residen UNDP Niloy Banerjee berkata, perancangan itu membabitkan 3 bidang utama iaitu biodiversiti dan pemeliharaan kehidupan liar, kemiskinan dan program pekerjaan serta membangunkan kawasan hijau di bandar. Jelas nilai perancangan itu membabitkan dana antara 62 juta hingga 66 juta ringgit bagi tempoh 4 tahun akan datang termasuk pemeliharaan hidupan liar, melindungi biodiversiti dan program kemasyarakatan. We are trying to bring all of UNDP's expertise into some local areas in Sabah. So we discussed a few possibilities with Dato' Sri and let's see what matures. He's given us some ideas. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal di PPNS Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Shafie turut menerima kunjungan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yun Hin mengenai Majlis Convocation UMS kali ke-21 pada 23 hingga 25 November ini. Turut mengadakan kunjungan Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad TNB Amir Hamzah Azizan. Peranan wanita dalam meningkatkan sumber ekonomi negara harus diperluas dan ditonjolkan dalam mengangkat martabat golongan itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal berkata, Kerajaan Negeri Sabah menghargai komitmen Persatuan Usahawan dan Iktisas Wanita Sabah (SWIPA) dalam membangunkan 100 usahawan berjaya khususnya dalam kalangan wanita setiap tahun. Datuk Shafie berkata inisiatif pertubuhan bukan kerajaan NGO wanita itu dilihat dapat membantu kerajaan mencapai sasaran 1,000 usahawan menjelang 2030. Sehubungan itu, beliau berharap lebih ramai wanita berusaha menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran agar mampu menyumbang kepada ekonomi rakyat dan negara. Datuk Muhammad Shafie berucap dalam Majlis Jamuan Malam Amal SWIPA kali ke-13 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya berangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Majlis ini turut memperkenalkan jawatan kuasa eksekutif SWIPA bagi sesi 2019-2021 yang didukung Presiden baharu Lai Fuinar. Dalam majlis ini, SWIPA turut menyumbang RM10,000 kepada Persatuan Autism Sabah selain menerima sumbangan RM9,999 daripada International Federation of Business in Professional Women dari Taiwan. Ketua-ketua adat di negeri ini perlu bertanggungjawab dan menunjukkan teladan yang baik serta diyakini dalam usaha membina perpaduan dan keharmonian demi kesejahteraan bersama. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian Negeri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, sikap sedemikian penting memandangkan ketua adat adalah pemimpin yang mewakili kerajaan di peringkat akar umbi. Ujarnya, bagi mendapat kepercayaan penduduk, ketua adat perlu menunjukkan contoh yang baik dengan mengenali, mengambil tahu setiap keluarga di kampung masing-masing di samping menjaga perilaku. Datuk Madius berkata, ketua adat juga perlu proaktif dalam menyelesaikan sebarang masalah berkaitan penduduk. Beliau berucap sempena kursus kepimpinan Ketua Adat Mahkamah Anak Negeri bagi kawasan Tamparuli, Tuaran dan Kiulu di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Kira-kira 300 orang ketua adat menyertai kursus sehari ini. Karnival Seni Budaya Etnik Sabah dan kejuaraan wajah diri silat cekak pusaka Hanafi Sabah boleh dijadikan salah satu produk pelancongan negeri sempena Tahun Melaut Malaysia 2020. Menteri Belia dan Sukan Negeri Pong Jin Ze berkata, di samping merakyatkan seni budaya etnik dan silat sebagai simbol penyatuan bangsa, karnival tersebut mampu mempromosikan Sabah sebagai destinasi pelancongan melalui aktiviti seni budaya etnik dan silat. Ke arah itu, beliau mahu semua pihak terlibat termasuk pihak swasta bekerjasama untuk menjayakan program tersebut, terutama menjelang kemuncak program berkenaan pada April tahun depan. Beliau berucap merasmikan pelancaran Karnival Seni Budaya Etnik Sabah
dan kejuaraan wajah diri silat cekak Pusaka Hanafi peringkat Institut Pengajian Tinggi IPT dan Sekolah 2020 di Pusat Beli Belah Imago, Kota Kinabalu. Sementara itu, yang di-Pertuan Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi SCPH Sabah Haji Awang Masti Kifli berkata, kejuaraan wajah diri 2020 dijangka menghimpunkan 4,000 pesilat, pegawai dan penyokong daripada 100 kontingen IPT dan sekolah seluruh negara. Sempena kejuaraan itu, SCPH Sabah juga akan mempromosikan seni budaya etnik Sabah kepada pesilat daripada Semenanjung dan Sarawak, termasuk pelancong yang berkunjung ke Sabah. 2 buah kapal misi pesisir LMS yang dibina di China dijangka akan dibawa balik dan ditempatkan di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Kota Kinabalu tahun depan. Panglima Armada Timur TLDM Datuk Pahlawan Said Zahrul Putra Said Abdullah berkata, kapal pertama kini berada pada peringkat akhir ujian pengoperasian di negara berkenaan. Kapal itu dalam peringkat akhir ujian di China dan in fact dia akan sampai dalam bulan Januari dan dalam bulan Januari itu kita akan buat ujian di peringkat TLDM dan insyaAllah akan mula operasi dalam bulan Februari. Datuk Pahlawan Syed Zahrul berkata kapal kedua pula dijangka tiba di TLDM Kota Kinabalu pada Mei tahun depan. Beliau yakin penambahan 2 aset itu berupaya meningkatkan lagi kawalan keselamatan di perairan Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Setakat ini TLDM mempunyai 18 kapal termasuk kapal-kapal yang beroperasi di Pangkalan Sandakan. Datuk Pahlawan Syed Zahrul ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Yang di-Pertua Negeri tentang pelantikan beliau sebagai Panglima Armada Timur TLDM berkuat kuasa 10 Oktober lalu menggantikan Laksamana Madya Datuk Abdul Rahman Ayub. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Nur Lela, silakan.